Bab 53, Bintang. Demi bintang semasa ia menjunam. Rakan kamu, Nabi Muhammad peace be upon him yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu, tidaklah dia menyeleweng dari jalan yang benar, dan dia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, samada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah. Lagi yang mempunyai kebijaksanaan, kemudian dia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad peace be upon him dengan rupanya asal. Sedang dia berada di arah yang tinggi, di langit. Kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad peace be upon him, lalu dia berjuntai sedikit demi sedikit. Sehingga menjadilah jarak di antaranya dengan Nabi Muhammad peace be upon him sekadar 2 hujung busaran panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah wahyukan kepada hambanya, Muhammad peace be upon him, dengan perantaraan malaikat Jibril, apa yang telah diwahyukannya. Hati Nabi Muhammad peace be upon him tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya, Nabi Muhammad peace be upon him telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga, Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad peace be upon him melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad peace be upon him tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya, dia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Setelah kamu wahai kaum musyrik Mekah mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, maka adakah kamu nampak bahawa Al-La'at dan Al-Uzza serta Manaat yang ketiga, yang bertaraf rendah lagi hina itu, layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah? Patutkah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak lelaki yang kamu sukai, dan untuk Allah anak perempuan yang kamu benci? Pembahagian yang demikian, sudah tentu suatu pembahagian yang tidak adil. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian, tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Adakah manusia tetap akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? Tidak. Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia. Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu, padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diredhainya.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran iktikad. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad peace be upon him, hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran kami dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata. Kepentingan dunia, itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayat petunjuk. Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, diciptakan semuanya itu, untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Iaitu, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil, yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Dia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Dia mencipta kamu, berasal dari tanah dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu, bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Adakah engkau mengetahui keburukan orang yang berpaling dari menurut kebenaran kerana dia dihasut? Dan setelah dia memberi sedikit pemberiannya, dia memutuskannya kerana menurut hawa nafsunya. Adakah dia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang gaib sehingga dia dapat mengetahui bahawa orang lain boleh menghalang gantinya dari apa yang akan menimpanya pada hari akhirat? Atau belumkah dia diberitahu akan apa yang terkandung dalam kitab-kitab Nabi Musa? Dan juga, dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintahkan kepadanya. Dalam kitab-kitab itu ditegaskan, bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat kelak. Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah kesudahan segala perkara. Dan bahawa sesungguhnya, dialah yang menyebabkan seseorang itu bergembira, tertawa dan menyebabkan seseorang itu berdukacita, menangis. Dan bahawa sesungguhnya, dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahawa sesungguhnya, dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan. Dari setitis air mani ketika dipancarkan ke dalam rahim. Dan bahawa sesungguhnya, dialah yang tetap menghidupkan semula makhluk-makhluk yang mati. Dan bahawa sesungguhnya, dialah yang memberikan sesiapa yang dikehendakinya, apa yang diperlukannya dan memberikannya tambahan yang boleh disimpan. Dan bahawa sesungguhnya, dialah Tuhan pencipta bintang Syi'ra. Dan bahawa sesungguhnya, dialah yang membinasakan kaum Ad, yang pertama kaum Nabi Hud.
dan kaum Thamud kaum Nabi Soleh. Maka tidak ada seorang pun, dari kedua-dua kaum itu, yang dibiarkan hidup. Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu, telah juga dibinasakan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas. Dan bandar-bandar yang ditunggang balikkan itu, dialah yang mengangkatnya ke angkasa dan menghempaskannya ke bumi. Lalu penduduk bandar-bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu, yang tidak terhingga itu, engkau ragu-ragukan, wahai manusia? Al-Quran ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Telah hampir masa datangnya saat yang dekat itu, hari kiamat. Tidak ada sesiapa pun selain Allah yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara hari kiamat itu. Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini, sehingga kamu mengingkarinya? Serta kamu tertawa, mengejek-ejeknya, dan kamu tidak mahu menangis menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu. Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan. Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah, yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan beribadatlah kamu kepadanya, dengan sepenuh-penuh tauhid.